Tajuk kita Road to Ramadan. Memang kita nak masuk ke Ramadan ni. Cumanya, apa rasa dalam hati bila nak masuk Ramadan? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan saja yang boleh tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan ni bila nak masuk Ramadan ni. Ada 3 jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Ustaz Salih Muhammad pengurusi masjid, pengurus masjid, seluruh ahli dan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pentadbir masjid, pegawai syarak, panjang sangat, banyak pula nak sebut seorang-seorang ni. Datuk-datuk, hadirin, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin dan hadirat, para tetamu Allah SWT sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya panjat dan puji dan syukur pada Allah SWT dan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT kita dapat sama-sama pada malam ni. Alhamdulillah, masjid tuan-tuan yang sangat cantik ni, sejuk, selesa, sangat sesuai untuk buat tidur waktu kuliah. Sedap dan lazat, nikmat. Allah melimpahkan rahmat. Bila rahmat limpah tu tenang, rasa khusyuk, tawaduk, lena cerita dia. Ala kuliahan, sebelum nak masuk bincang tentang Ramadan, ada satu tajuk sangat penting untuk tuan-tuan kita bincang dulu, iaitulah apa yang akan berlaku pada malam esok. Saya rasa sangat cantik untuk kita bincang dan bahaskan sebelum daripada kita bincang tentang Ramadan. Sebab kritikalnya malam esok. Malam esok ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, nisfu Sya'ban. Maksud nisfu itu separuh. Sya'ban bulan Sya'ban. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban ni? Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Yang pertama, kata Nabi SAW, hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Inna Allah la yattali'u fil laylin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahimin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, inna Allah ta'ala yanzilu lailatul nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li akthar min adadi sa'ari ghanami kalbin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allahumma salli Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan maksud rahmat Allah berlimpah kepada hamba dia. Allah dekat dengan hamba dia pada malam nisfu Sya'ban dan kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawal. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi hadis pertama cerita tentang
Nabi SAW, Allah nak mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Hadis yang kedua juga menceritakan tentang pengampunan kepada dosa hamba dia. Hadis yang ketiga daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna kana lailatun nisf min Sya'ban idla'allahu ila khalqi fayaghfiru lil mu'minin wa yumlil kafirin wa yada'u ahlul yaqdi bihaqdihim hatta yada'u wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada makhluknya, kemudian Allah mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang-orang yang kufur dan membiarkan orang-orang yang dengki sehinggalah mereka meninggalkannya, yakni sifat kedengkian tersebut. Hadis ini salih ala Muhammad diriwayatkan oleh Syu'aib Al-Iman. Yang berikutnya tuan-tuan, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yati Allah azza wa jalla ila al-khalqi layl nisf min Sya'ban fayaghfir li 'abdihi illa salih ala Muhammad bi ithnain musyahin wa qatil nafsi. Allah SWT melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hamba-hambanya kecuali dua golongan, iaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Dalam sebuah hadis yang lain dan beberapa hadis yang lain lah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, itu di antara kelebihan-kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Ustaz Muhammad, ada 5 makbul doa. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam Hari Raya Aidil Adha. Yang ketiga, malam Raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam 1 Rejab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban. Baik, apa kita kena buat malam esok? Nombor 1, Ustaz Muhammad. Nombor 1, perbanyakkan Allah Ustaz Muhammad minta ampun kepada Allah. Banyakkan istighfar. Sebab Allah duk tunggu nak ampunkan dosa. Jadi peruntukkan malam esok untuk kita banyak istighfar. Banyak muhasabah diri. Bangkitlah semayang 2 rakaat sunat taubat lah. Ataupun tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan minta ampun sungguh-sungguh. Belajar untuk nangis dengan dosa. Susah kita ni nak nangis dengan dosa, tuan-tuan. Tahu pasal apa? Pasal hati kita keras. Dosa ni dia ada getar dalam hati. Dia getaran daripada dosa. Dan getaran daripada dosa ni akan rasa bergantung kepada kuat ataupun ringan ataupun nipis iman. Lagi kuat iman dia, getaran dosa ni makin kuat. Makin nipis iman dia, getaran dosa ni makin ringan. Dan mungkin tak rasa langsung. Nabi SAW, para sahabat cerita kami, para sahabat Nabi, kalau kami buat dosa, kami rasa macam gunung nak jatuh, timpa. Tapi orang munafik daripada kalangan kami bila buat dosa, dia rasa macam lalat hingga ke hidung dia, lalu dia buat begini-begini. Kita ni sampai tak rasa apa pun, bukan cerita lalat pun tak rasa dah. Pasal hati kita ni dah keras, dosa kita tu accumulated, dah berkumpul. Kata Imam Salih Al-Muhammad Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, dalam mentafsirkan ayat Salih Al-Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebut khatamallah, Allah khatamallah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka, hisyawah, dinding, tak nampak, wa lahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang sangat berat. Kata Imam Ibn Kathir, hati kita ni macam tapak tangan. Bila tapak tangan terbuka ni,
Salih alaihi Muhammad, apa semua benda pun boleh letak, semua boleh tadak, semua boleh tahan. Tapi bila kita buat satu dosa, dia akan tutup. Buat satu dosa, tutup lagi. Buat satu dosa, tutup lagi. Lepas tu, akhirnya hati kita jadi macam ni. Bila hati kita tutup macam dia panggil khatam. Bila khatam lagu ni, nasihat tak boleh masuk. Cerita surga neraka tak boleh nak masuk. Orang cerita buat amal tu dapat pahala gini-gini tak boleh nak masuk. Semua tak boleh nak masuk pasal hati dia lagu ni. Habis yang tinggal kat dalam apa dia ni? Yang tinggal kat dalam ni ialah sifat-sifat mazmumah, sombong, riak, ujub, takabur duduk dalam ni tak boleh nak keluar. Pasal apa? Dosa. Dosa. Dan kita tu risau hati kita jadi lagu tu. Hati kita lagu tu. Sebab tu tak boleh riak. Tak boleh. Tak sekali pun nak keluar yang takut sikit. Ya Allah, dosa aku buat. Pasal apa sampai tak boleh nak keluar? Pasal tak rasa. Pasal pun tak rasa. Hati keran. Pasal apa hati keran? Dosa banyak. Dosa banyak. So, besok ambil peruntukan sikit waktu kita dalam qiyamul lail kita tu, kita istighfar. Istighfar tu bagi rasa. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Cuba bagi menangis kan. Dan kalau keluar ayat mata tuan-tuan tu, tuan-tuan ambil ayat mata tu, tuan-tuan lumpukkan kat muka, kat badan. Sebab ayat mata yang keluar kerana takutkan Salih alaihi Muhammad Allah dia akan jadi pendinding daripada api neraka. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau tak boleh menangis, paksa diri untuk menangis. Buatlah lagu-lagu mana pun, minta ampun pada Allah. Ya Allah nak ampun dosa ni. Malam besok Allah nak ampun dosa tuan-tuan. Tuan-tuan syarat kan, tuan-tuan bangkit minta ampun pada Allah. Boleh? Masa tu. Macam tak mau nak jawab macam. Boleh tak? Berdoa. Esok banyakkan doa. Daripada malam besok, tuan-tuan susun doa elok-elok. Tuan susun doa elok. Mula minta ampun kat diri sendiri, minta ampun kat mak ayah, minta ampun dengan untuk guru-guru, minta ampun. Bahagian nombor 1, cerita minta ampun. Bahagian nombor 2, cerita Salih alaihi Muhammad tentang dunia apa, benda apa kita nak dalam dunia kita ni. Boleh tak minta kaya? Boleh tak? Minta lah tuan-tuan. Dengan kaya tuan-tuan, tuan-tuan manfaat balik pada agama, tidak? Nak bayar zakat, nak tolong orang susah, minta lah kaya, tak ada masalah, minta kaya. Daripada 10 sahabat yang dijamin syurga tu, tak kurang 7 orang tu super kaya, bukan cerita kaya, sangat kaya. Tak minta bisnes maju, minta saya Muhammad naik pangkat kan, minta apa-apa lain hidup, minta keluar pada bebanan hutang, minta sihat tubuh badan, minta jauh daripada musibah, penyakit, fitnah, minta. Bahagian 2 ni bahagian dunia, minta. Ni saya buat susun kat tuan-tuan ni, senang tuan-tuan nak buat nanti esok punya boleh. Habis bahagian dunia tuan-tuan, dan tahulah kita minta apa, anak-anak soleh lah, apa semua, anak nak buat pangai apa semua, buh dalam tu bahagian buat 2, biar panjang tak apa, panjang tuan-tuan dengan Allah esok ni. Cuti pula tu, Ahad, Sabtu Ahad kan, cuti pula tu, dah bangkit lah betul-betul. Nombor 3, minta kebaikan pada bahagian waktu sakaratul maut, waktu kritikal. Minta mati husnul khatimah, minta jangan mati dalam fitnah, minta mati dalam keadaan yang baik, minta mati jangan menyusahkan orang, minta kebaikan-kebaikan waktu husnul khatimah, waktu kematian. Saya Muhammad minta malaikat mai tu elok, minta apa semua. Yang keempat, alam barzakh, minta kebaikan di alam barzakh, minta mati kubur kita tu jadi taman syurga, minta kubur kita tu jauh daripada fitnah, daripada azab kubur. Apa saja yang keluar cerita tentang alam barzakh tu. Tu nombor 4. Nombor 5, cerita padang mahsyar. Mahsyar, dan minta supaya dapat naungan arasy Allah,
minta supaya dapat makan, dapat minum, pada mahsyar dapat pakaian, minta supaya bangkit dengan Nabi, minta supaya timbang hisab tu belah kanan, minta supaya mudah di tiap sirat, minta dapat minum telaga Kautsar, minta Ustaz Muhammad supaya apa ni, dapat kebaikan-kebaikan, ketenangan semua di padang mahsyar, minta bangkit, dapat syafaat Nabi di padang mahsyar. Habis padang mahsyar, yang last, minta supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Minta supaya masuk ke dalam syurga, jauh pada api neraka. Ni blok, saya dah blok kan kat tuan-tuan lah. Untuk tuan-tuan susun, balik malam ni, panggil isteri, duduk suami isteri depan-depan, nah kita nak minta apa, mari kita list. Type semua panjang, biar apilah 6-7 muka surat pun tak apa, semua apa yang nak minta. Esok malam aku doa, betul-betul yang esok malam aku doa, maka manfaatkan waktu tu sebaik-baiknya untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Pergi 2 set, kita punya 1 set, isteri kita 1 set. Kalau ada anak-anak kita yang mana duduk ujung-ujung apa main, email pergi hantar, pergi kat dia apa lah ni, mana ada email lah ni, hantar pakai apa ni, attach dekat punya WhatsApp ke apa, bagi hampa tolong doa yang ni. Bagi semua-semua pakai doa. Nombor 2. Nombor 3, nak buat apa? Nombor 1, kita buat minta ampun. Nombor 2, banyak doa. Nombor 3, nak buat apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail besok. Qiyamul Lail ni macam mana? Dah bangkitlah, mayang tahajud dulu 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang taubat 2 rakaat. Kemudian bangkit pula semayang hajat 2 rakaat. Kemudian kalau tuan-tuan rajin, buatlah mayang tasbih, kan? Kemudian tutup dengan sunat witir. Esok buat qiyamul lail. Kalau tuan-tuan nak buat di masjid, ahlan wa sahlan, tu paling baik. Sebab Allah SWT, tuan-tuan jangan duk anggap kata benda tu benda yang tak baik. Tuan-tuan tahu tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Muhammad kata Imam Allahumma salli ala Muhammad Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali sallallahu alaihi Muhammad? Berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Al-Syam, penduduk Syam, seperti Khalid bin Ma'dan, seperti Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in yang lain, mereka memuliakan malam tersebut dengan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Tuan-tuan, buatlah majlis di masjid, panggil orang ramai-ramai, kita merimpun ramai-ramai untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita bagi tajuk dia. Tajuk dia ialah Allahumma salli ala Muhammad, Munajat nisfu Sya'ban di Masjid Putra Hai. Saya duduk eja ni. Masjid Pawata Putra Ha Alif. Itu baca kat sini tu. Tulis Jawi, baca Putra Ha. Jadi subhanallah kan, buat malam munajat nisfu Sya'ban. Buat tuan. Tuan-tuan tak buat masjid, tuan buat di rumah. Yang penting tuan-tuan tolong qiyamul lail pada malam besok. Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah di antara benda yang kita boleh buat. Selain daripada itu, perbanyakkan ibadat, kita sedekah, kita selawat pada Nabi SAW, kita banyakkan baca Al-Quran. Dan yang paling penting, malam besok tolong jangan buang malam besok tu, bazirkan macam tu saja, rugi sangat. Boleh tak? Atau malam besok, malam nisfu Sya'ban. Baik, tuan-tuan yang sekalian, saya sempat masuk tajuk kita ni. Tajuk kita Road to Ramadan. Memang kita nak masuk ke Ramadan ni. Cumanya, apa rasa dalam hati bila nak masuk Ramadan? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan saja yang boleh tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan ni bila nak masuk Ramadan ni. Ada 3 jenis. Nombor 1, dia punya excited nak masuk Ramadan. Itu seronok Seronok. Dia ada 2 jenis seronok lah. Satu seronok ni tuan-tuan pasal ibadat. Satu seronok pasal niaga. Ini start niaga ni. Stok barang, simpan stok. Dia pun punya niaga bulan Ramadan ni tuan-tuan. Selipar celup tepung pun orang beli. Jangan baik. Selipar celup tepung viral. Dah bertak.
Aduh, dia punya berniaga bulan Ramadan setahun tak payah berniaga. Dia punya sonok, excited nak masuk Ramadan. Ada orang sonok nak masuk Ramadan sebab ibadat. Kelompok kedua, kelompok yang dia tak rasa apa-apa. Nak masuk Ramadan, dia tak rasa apa. Ni Rejab, ni Syakban ni. Ni nak masuk tengah Syakban lah. Maksudnya lagi 15 hari nak masuk Ramadan. Hang rasa apa? Tak rasa apa. Ni nak kena puasa. Tak apalah, puasa lah. Macam mana? Ni nak pergi main terawih. Taklah, tak pergi lah. Kalau pergi, rajin aku pergi lah. Tak rajin, tak apa. Aku duduk rumah je. Benda tu sunat. Dia tak rasa apa, tak rasa apa. Dia tak ada plan apa, dia tak ada rasa apa-apa. Nombor 3, ialah kelompok yang rasa roplah jingga. Tu pilihan kita. Dia serabut. Dia dah, Allah, susah nak main pula dah, nak main Ramadan pula, nak kena puasa lah. Sekali dia siang tak boleh makan lah. Lepas tu sekali dia pun nak pergi main terawih ramai-ramai lah. Aku kalau dia tak mau, dia nak pergi, dia pergi tak apalah. Dia pun duk kisah, aku nak pergi, tak pergi pasal apa. Dia duk perli-perli kat Facebook pasal apa. Yang duk kata, dia jadi gelisah, dia tak seronok bila nak masuk Ramadan. Ini 3 kelompok manusia. Sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad daripada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah daripada Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW, "Antullukum syahrukum hadha bimahdufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra bil mu'minina syahrun khairun lahum minhu wala bil munafiqina syahrun syarrun lahum minhu. Inna Allah azza wa jalla la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu wa yaktubu israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah. Tidaklah berlalu ke atas orang mukmin, orang Islam, orang mukmin yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Ini 2 jenis yang kita cerita ni. Nombor 1, orang beriman. Seronok ni, excited ni nak masuk Ramadan. Bahkan, bila kita ada excitement nak masuk Ramadan, ni saya duk cerita kat tuan-tuan, duk kata kat diri sendiri, kadang-kadang kita pun duk rasa macam lah hati kita bercampur bau tu, bercampur bau lah perasaan kita bila nak masuk Ramadan. Tapi bila kita duk baca ni, ya Allah, aku ni sebenarnya duduk posisi mana ni? Orang beriman, dia punya seronok nak masuk Ramadan ni pasal tu pesta tu. Pesta ibadah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis ni, Inna Allah azza wa jalla yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yadkhilahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan ini. Untuk orang beriman ni, untuk kita yang excited Nabi ni, kita dah plan dah. Bila tempat yang kita nak pergi itu tempat istimewa. Dan kita rasa susahnya nak dapat modal nak pergi. Contoh, macam tuan-tuan yang pergi haji. Kita tak ada duit nak pergi haji. Tiba-tiba himpun sikit, dapat sejumlah duit. Dengan duit ni, kita dapat pergi haji tahun tu. Yang kita simpan dah 20 tahun. Tuan-tuan agak haji kita tu lagu mana? Ada tuan-tuan nak pergi jalan-jalan, nak pergi apa ni saya Muhammad lagi nak pisat, nak balik, lepas tu lagi nak kita akan susun amalan kita cukup-cukup bagi apa? Alang-alang aku nak pergi, aku dah spend begitu banyak, aku nak buat to the maximum. Betul tak? Patutnya kita masuk Ramadan betul lah tuan-tuan. Nabi kata dalam sebuah riwayat sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, yang amalan itu amalan fardu, Allah ganda 70 kali ganda. Bulan biasa ataupun Rasulullah Muhammad, amalan-amalan sunat yang kita lakukan seumpama fardu. So kalau kita semayang bulan Ramadan macam semayang 70 hari ke depan. Ni bulan biasa, ni tak saat kita semayang maghrib. Ingat tak peristiwa Isra' Mi'raj? Nabi SAW naik pergi langit, terima berapa kali semayang? Mula-mula kali? 50.
Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata naik, dia tak larat, naik balik, naik potong 5, turun, naik balik potong 5, dia potong 5, 9 kali naik turun, tinggal 5. Tu pun dia duduk kata lagi, tak apa henti Ustaz, pasal apa dah dia tak naik sekali lagi. Kalau naik sekali lagi settle Ustaz, tapi tak payah sembahyang terus, dia kata. Waktu Nabi nak keluar daripada Nabi Musa AS, dengar satu suara, aku sempurnakan kepada kamu kefarduanku. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, aku gandakan 10 kali ganda. So, maksudnya walaupun kita solat 5 kali, tapi pahala dia tetap 50. So, kalau kita boleh bayang, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh bayang dah. Dari mula tuan-tuan balik dulu, hari pertama tuan-tuan balik tu, angkat takbir tu, Allahu Akbar, semayang yang pertama tuan-tuan buat selepas tuan-tuan balik itu macam semayang 10 hari pergi ke depan. Betul kan? 10 kali ganda kan? So esok semayang lagi hari kedua, tapi pada nilai dia macam tuan-tuan semayang hari ke-11 sampai hari ke-20. Lusa semayang lagi hari ketiga, macam hari ke-21 sampai hari 30. So kalau maksud setahun tuan-tuan semayang, nilai dia macam semayang dah 10 tahun. Faham tak faham? Kalau kita dah semayang 10 tahun, nilai semayang kita dah macam 100 tahun, sebab 10 kali ganda. Itu tak kira semayang jemaah lagi. Kita semayang jemaah kali dengan 27 kali ganda. Ambil yang basic saja. Kalau 10 tu, kita punya umur mungkin 60 tahun, kita semayang dah 50 tahun, pahala semayang yang kita buat yang ganda 10 tu dah mencecah 500 tahun. Betul tak tu saya kira tu? Tu tak masuk Ramadan lagi. Tak Ramadan saja tu, yang 30 hari tu. Sembahyang yang tuan-tuan buat kali 70. So kalau 30 hari punya sembahyang, yang setiap sembahyang tu 70 kali ganda, total up, Saudara Muhammad, bagi dengan 360 hari setahun, tang sembahyang dalam bulan Ramadan tu saja 5 tahun. Roughly lah kita ambil round up figure dia. 5 tahun. Tang bulan Ramadan tu saja. Yang 30 hari. Kalau tuan-tuan sembahyang jemaah, kali dengan 27 kali ganda lagi. Satu sembahyang tu 1890. Bagi dengan 300 tahun, atau bagi 360 hari setahun, nilai satu sembahyang tu 5 tahun. Satu ya. Kali dengan 30 hari. Maksudnya sembahyang tuan-tuan buat pada setiap bulan Ramadan, nilai dia 150 tahun. Mau faham ke tak faham, tak tahu. Tak cerita banyak. Kalau 10 tahun kita sembahyang, dah 1500 tahun. Kalau 10 tahun kita ikut, kita dua dalam bulan Ramadan, kita ada 10 tahun, maksudnya 10 tahun tu sudah 1500 tahun punya pahala sembahyang kita kutip hanya dalam bulan Ramadan yang kita sembahyang berjemaah pada dia. Ini kelebihan yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Jadi excited tak patut nak pergi masuk Ramadan ni? Excited lah, seronok lah. Ganda pahala punya banyak ni. Lepas tu pula, sembahyang sunat. Ma min abadin yasjudu lillah sajadatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhyan anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bidarajatan. Tidaklah seorang yang sujud, melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Saya nak bagi itu contoh tuan-tuan, satu contoh. Tuan-tuan main malam ni nak buat apa? Ni main malam ni. Apa betul-betul? Nanti isteri tanya, duk siap-siap pakai baju. Isteri yang, abang nak pergi mana tu? Tuan-tuan apa-apa? Kamu ni faham soalan ke tak pergi tanya apa tak jawab apa saya apa? Tak apalah saya tolong jawab lah. Saya nak pergi kuliah. Betul tak? Tuan-tuan niatlah hati tuan-tuan nak main kuliah. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fi tariqan al-jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah mudah jalannya untuk masuk syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu melintas di tempat taman syurga, mai singgah. Ya Rasulullah, ma ghanimatu majlis dzikr, apa habuan kami dapat bila kami duduk majlis zikir macam ini? Kata Nabi SAW, al-jannah, syurga. Itu kelebihan tuan-tuan duduk majlis ilmu, yang tu tak terpisah. Tapi disebabkan tuan-tuan nak main majlis malam ni, yang tuan-tuan duduk set dalam kepala nak main majlis ilmu, tadi nak main tadi ambil semayang di sini ke ambil semayang kat rumah? Semayang kat rumah.
Ambil mayang kat rumah. Setiap daripada tuan-tuan basuh tangan, tuan-tuan basuh muka, tuan-tuan kumuk-kumuk, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Nabi SAW kata apa? Setiap perbuatan itu akan menggugurkan dosa. Basuh tangan gugur dosa, basuh muka gugur dosa. Setiap daripada perbuatan itu ada pahala, 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 pahala. Ingat nak pergi mana? Nak pergi dengar kuliah. Tapi tuan-tuan dah buat pahala dan buat pengampunan dosa waktu duduk rumah dengan ambil wudu. Lepas tu pakai baju dah main masjid ni. Pakailah. Pilih tak? Kau main macam tu je sebenarnya tu. Dah pilih. Tengok yang ni elok sikit, yang ni elok sikit. Pasal apa pakai pilih baju yang elok sikit? Pasal nak pergi masjid. Nah Allah sebutlah Quran. Berhias dah. Berhias dah. Surah Salih Asyid Muhammad. Surah apa? Allah surah. Lupa dah. Salih Asyid Muhammad. Berhias nak pergi masjid. Allah suruh pakai elok di masjid. Dah dapat pahala lagi sebab Allah perintah pakai masjid. Kemudian Rasulullah Muhammad main masjid fi pulih khutuwatin, pada setiap langkah tu Allah tulis pahala. Allah padam satu dosa. Allah angkat satu derajat. Setiap langkah main daripada rumah masjid ni. Rumah kat mana? Jauh, lagi banyak pahala. Dekat sikit, kurang sikit, tapi banyak pahala. Cuba kira rumah paling dekat nak main masjid. 500 langkah apa boleh jadi? Tapi Ustaz, saya main dengan kereta. Mana saya duduk langkah? Kereta saya bukan Flintstone. Kereta Flintstone duduk langkah kat bawah. Dah. Allah tahulah nak kira langkah itu lagu mana. Faham tak ni? Lepas tu main masuk masjid. Salih Alaihi Muhammad. Niat baca doa sampai masjid ni. Langkah kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, pahala lagi. Baca doa, pahala lagi. Masuk dalam masjid, niat itikaf, pahala lagi. Semayang berjemaah, pahala lagi. Semayang maghrib berjemaah tadi, pahala lagi. Semayang sunat, pahala lagi. Semua kes satu je. Nak pergi dengar kuliah. Tuan-tuan nampak tak berapa rantai amalan yang tuan-tuan boleh buat sebab nak buat satu benda. Faham ke tak faham? Cakap apa ni? Itulah maksudnya rahmat Allah limpah kat kita atas satu benda kita nak buat, kita dapat macam-macam benda. Ini baru cerita hari ni, tak cerita Ramadan ni. Ramadan ni lagi macam berantai benda yang tuan-tuan akan dapat. Kita semayang, tuan-tuan, mana pernah duduk semayang sampai 8 rakaat campur 3, 11 rakaat lepas daripada semayang Isyak selain pada Ramadan. Apa kata malam ni saya cadang, jom kita buat semayang sunat tasbih lepas tu lebih kurang 20 rakaat lepas ni. Mau tak tuan-tuan? Tak ada Datuk Imam start kereta belah balik. Tak ada, kita tak ada kekuatan untuk semayang banyak-banyak selain pada Ramadan. Sebab Ramadan Allah limpah rahmah dan barakah. So kita ada kekuatan macam tu. Jadi kalau macam tu punya keadaan, patut kita rasa macam mana? Excited tuan-tuan. Patut kita rasa seronok. Dan bila kita rasa seronok, kita dah mula planning. Dah ada plan dah. AJK Masjid ada plan. Tapi yang best, AJK Masjid bukan plan kat dia, dia plan kat orang. Yang bulan Ramadan ni, kita nak buat 8 rakaat ni. Kita buat 20 lah. Kita buat 8 dah lah. Kita buat 20 lah. Bagi panjang sikit. Kita bagi tu imam. Kita bagi tu imam macam berdarah sikit. Satu muka surat, satu rakaat. Jadi 20 rakaat, dah habis satu juzuk, satu malam. Apa pendapat anda sekalian? Kita okey juga. Dia tak main pun. Dia yang cadang tu pergi cari tempat 8 baca surah Al-Ikhlas. Dia plan tu kat orang. Dia punya excited tu dan plan tu, dia tengok orang bukan plan kat dia. Allah Ustaz Muhammad Izzuddin. Jadi subhanallah, ni cerita plan kat kita. Apa plan tuan-tuan? Tuan-tuan plan lah nak sembahyang tarawih kat mana? Supaya tuan-tuan dapat perfect, dapat ibadat tarawih yang paling best. Dia pun cari tempat. Antara tempat, saya nak tanya tuan-tuan jawab ikhlas. Antara tempat 20 dan 8, tuan-tuan semayang mana? Okey, tak apa lah. Okey, kata yang 8. Yang 8 tu dia antara yang baca kuliah kulhuwallah ataupun surah lazim dengan yang baca satu muka surat, satu rakaat, tuan-tuan pilih yang mana? Nampak ikhlas juga. Dia main masjid tuan-tuan. Elok-elok kat belakang. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh Fatihah. Waladdallin. Amin. Dah ni baca surah apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun pula dah. Salah masjid dah aku ni. Aduh. Tengok-tengok. Nun. Allahu Akbar. Cantik. Aduh. Maksudnya, memang kita tak best kita ya. Apa mengaku tak? Memang kita tak best. Memang kita tak syok. Tak syok. Ada setengah masjid tu imam. Tu imam kan kami buat keputusan tu imam. Kita baca satu muka surat. Gitu. Siapalah dia buat keputusan. Dia tugas dapat lagu dah. Lancar. Sebab betul lah tuan-tuan. Sungguh-sungguh betul-betul lah. Kita kena muhasabah diri kita banyak. Betul-betul. Tak seronok kan. Kita tak best. Kita tak lazat. Kita tak syok. Untuk kita yang ibadat dalam bulan Ramadan. Maksudnya hati kita ni ada muskilah. Hati kita ni ada masalah. Jadi subhanallah dalam saya sempat plan buat perancangan. Nak puasa berapa hari? Tu tak satu plan. Memang kena puasa 30 hari. Nak pergi beli baju raya. Beli raya siap-siap. Tak usah duk kalut hari tu baru nak orang kalut lah ni baru nak beli baju raya. Jangan. Kita berhenti untuk azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Baik tuan-tuan, tolong saya nak minta tahun ni punya Ramadan tolong keluarkan benda-benda yang boleh menyebabkan kita ketinggalan dalam amalan dalam bulan Ramadan ni. Contoh, nak beli baju raya, pergi beli awal-awal. Terus duduk tunggu waktu nak tarawih tu lah, dia nak kelang kabut lebih. Lepas tu lagi satu kan, suka puasa ibadat mak ayah kita. Orang tua tu duk buka puasa, semayang tarawih, semayang jemaah tak pernah tinggal. Balik-balik anak-anak dia daripada putra haid ni. Mak ayah kami nak bawa pergi buka puasa kat keluar. Nah ni, bila pergi buka puasa kat luar kelang kabut lah orang tua tu ni, mak ni nak semayang tak mana, ayah ni nak semayang tak mana. Ya kami pun tak tahu surau kat mana. Tak, kami ni jamak kasar. Tak apalah berjemaah kasar. Tinggal orang tua tu, dia tu semayang maghrib tak pernah tinggal main jemaah tau. Ya, sunat qabliyah maghrib tak pernah tinggal, ba'diyah maghrib tak pernah tinggal. Kita balik dia pasal pelikut beda. Tarawih pun tak pergi mana tau. Susah hati mak kita tu tak pergi tarawih ni ke mana ni. Tak apalah mak sekali-sekala. Tuan-tuan saya nak pesan tolong jangan pelingkup ibadat orang tua-tua kita. Semangat. Jadi tuan-tuan, baik, apa yang kita kena buat preparation bila kita nak masuk Ramadan? Nombor satu sekali, betul niat dia. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat dia kepada Allah SWT. Jadi nombor satu, betul niat elok dah masuk Ramadan ni. Pasal apa? Saya bagi can tahun ni saya nak kurus. Berasa macam makin gembar. Ni masuk Ramadan nak kurus badan. Dapatlah kurus. Dapat kurus. Tapi tak dapat pahala. Tuan-tuan niat ibadat pada Allah, pahala pun dapat, kurus pun dapat. Betul niat dia tahu. Nombor dua, Allahumma salli Muhammad. Banyak berdoa. Dah masuk Ramadan, sungguh-sungguh tuan-tuan kena angkat tangan doa sungguh-sungguh bagi kita sampai masuk Ramadan. Ada orang dia tak sempat masuk Ramadan. Lagi sehari nak masuk Ramadan, tinggal. Ada kawan-kawan kita tu Ramadan sekali kita yang tarawih sama-sama dengan kita. Ibadat tahun ni tak ada lah. Tak ada lah, kita tak ada. Tak sempat masuk Ramadan. Kita minta doa sungguh-sungguh bagi dapat masuk Ramadan. Nabi ajak dekat kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan tu maksud dia sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Allah bagi kami dapat masuk Ramadan. Jangan berhenti dekat tu. Minta bagi Allah bagi sihat. Minta supaya Allah bagi kuat. Minta jauh daripada penyakit. Minta bagi Ramadan ni jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita.
Tuan-tuan, kita ni tak terang mana pun doa. Sungguh. Tuan-tuan tahu tak salafus soleh? Orang dulu 300 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salafus soleh kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitabnya Salli ala sayyidina Muhammad menukilkan perkataan Ma'la bin Al-Fadl adalah mereka, yakni golongan salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan lagi. Bulan apa? Saya Muhammad. Bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ha. Yang tengok. Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi setelah daripada bulan Rabiul Awal tu dah start doa tu, ya Allah bagilah kami sampai Ramadan, ya Allah bagi sampai Ramadan, ya sampai Ramadan, dengan harapan sungguh-sungguh supaya dia dapat sampai dalam bulan Ramadan. Tu baru nampak dia punya excitement tu. Dan 6 bulan lagi supaya Allah terima amalan mereka dalam bulan Ramadan yang mereka lalui itu. Tu doa salafus salih, orang salaf. Allahumma salli semua. Dia juga menyebutkan daripada Yahya bin Abi Kathir, iaitu di antara doa para salafus salih itu ialah, ya Allah selamatkanlah, yakni sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Jadi mula hari ini banyakkan doa lah. Banyakkan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya, perbanyakkan membaca Al-Quran. Dan masuk Ramadan ni, kita ni tuan-tuan perasan tak? Tiap-tiap kali, tiap tahun masuk Ramadan, kita dapat 4 juzuk ya. Lepas tu lancar sungguh. Surah Baqarah lancar, lepas tu surah semua lancar. Main tengah sikit, dah kokak. Tahu pasal apa? Tiap-tiap tahun surah Baqarah berhenti. Tak 4 juzuk ya. Ustaz, tahun ni saya azam. Saya nak khatam 30 juzuk Al-Quran tahun ni. Betul ni? Betul. Tahun lepas, azam yang sama juga. Tahun sebelum tu pun azam yang sama juga. Dapat tak? Tak, Ustaz. Tak pasal apa? Antara kelemahan kita ialah kita tak lancar bacaan. Sonok tak kalau kita baca Quran macam kita baca surah Yasin? Memang tak? Orang duk baca Yasin, kita duk kat luar jalan masuk tu. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuan-tuan betul-betul hafal tak surah Yasin? Kita bukan hafal, tapi kita boleh ikut. Tahu pasal apa? Pasal selaku duduk ulang. Dia ni, dia masuk duduk orang keliling baca Yasin ni. Dia pun tak surah Yasin tengah-tengah. Dia main lambat, dia segan nak ambil. Tahu tak, dia cari Quran, dia ambil Quran kat tepi. Orang sambil mulut dia ikut orang baca Yasin, dia duduk cari surah Yasin. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah Yasin, tak jumpa ni. Nak cerita, punya lancar bacaan. Sonok kalau kita baca Quran macam kita baca surah Yasin. Tok-tok kita macam tu kan, kita baca Quran, dia duduk baring kat sana. Kita salah, dia tegur. Dia bukan hafal Quran, tapi dia dah lancar, lazim dengan Quran. Nak dapat lazim, lancar dengan Quran ni, tuan-tuan kena baca Quran selalu. Lepas tu start dia, kalau tuan-tuan tak mampu nak khatam 30 juzuk Quran dalam bulan Ramadan, tak apa. Tak ada masalah. Start daripada bulan Rajab baca Quran. Baca Quran. Rajab 10 juzuk, Sya'ban 10 juzuk, main Ramadan khatam sekali ramai-ramai orang. Ini dia baca surah Baqarah, main malam 7 orang khatam, dia pun qul huwallahu ahad, Allah amin. Siap panggil tolok bukan main bunga ni kat sini. Tak khatam tipu. Aduh, subhanallah. Khatamlah, khatam ramai-ramai, tapi dia mula awal okey je. Biasakan, lancarkan kita untuk membaca Al-Quran. Syahrul Ramadana alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut
Masa dalam bulan Ramadan itu ada padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah. Tuan-tuan tahu tak, mari kita ambil tengok macam mana amalan orang-orang dulu dengan Al-Quran. Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Maksudnya, 1 malam 15 juzuk baca. Boleh? Tuan-tuan bolehnya Tok Wali. Khatam Al-Quran. 3 Qul huwallah 3 kali khatam Quran. Dia makan pada itu. Yang kedua, tuan-tuan, Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Seminggu sekali. Bila tibanya Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bila masuk 10 akhir Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari. Ini Qatadah rahimahullah ta'ala. Daripada Mujahid rahimahullah bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali setiap malam. Setiap malam sekali. Berkata Ar-Rabai dan Ar-Rabai daripada bin Sulaiman rahimahullah bahwa Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan di luar bacaan solat dia. Yang Quran yang baca dalam solat tak kira. Dia punya baca di luar tu saja sehari khatam 2 kali. Tu imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allahumma salli alaihi. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, bila masuk bulan Ramadan, bulan ini ialah bulan tilawah dan bulan memberi orang makan. Baik, Allahumma salli. Tu di antaranya. Kemudian tuan-tuan, nak masuk Ramadan, tuan-tuan kena buat preparation physical. Physical kita kena start. Yang mana yang sakit-sakit nak kena pergi berubat supaya jadi sihat, supaya kita dapat ibadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan. Banyak doa bagi sihat tubuh badan. Yang mana yang tak biasa banyak ibadah. Tadi duduk dalam kereta tengok cerita nujum 4 belalang. Berkatalah Sallallahu Alaihi Wasallam ahli nujum negara beringin rendang tu, Piramli tu, yang lagi tu. Dia kata ada satu masalah, satu banyak-banyak, 2 jarang-jarang, 3 kadang-kadang, 4 sikit-sikit. Apa jawapannya tu aku? Kita jawapannya tarawih. 1, minggu pertama banyak orang semayang tarawih. Minggu kedua sudah jarang-jarang orang semayang tarawih. Minggu ketiga kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi. Minggu keempat tinggal sikit saja orang semayang tarawih. Itu jawapannya tuanku. Kita diberikan kemenangan yang ketiga. Kata subhanallah, sudah tarawih. Betul ya, hari pertama penuh sampai pasang khemah kat luar. Tanya AJK Masjid, pengurusi, ni sewa khemah ni? Sewa Ustaz, orang ramai Ustaz. Ni sewa sebulan kan? Tak Ustaz, seminggu je. Tahu. Pasal orang ramai. Tuan-tuan tahu pasal apa? Bukan cerita orang tu main sembahyang tarawih seminggu. Kita pun serupa. Kita pulun baca Quran. Minggu pertama je semangat. Main tadarus lah, bukan main. Lepas tu hampa pun royuk-royuk. Tak tahu pergi mana. Tadi 10 bukan main. 10 tahun ni, 10 tahun ni, 10 tahun ni. Beruput nak jadi grup A lah, grup B lah, grup C lah. Ketika apa-apa orang kerat je orang tadarus Quran sampai habis. Pasal apa? Tahu tak pasal apa? Kita penat. Kita tak biasa ibadat banyak. Kita tak biasa duk semayang banyak-banyak. Kita tak biasa duk baca Quran banyak-banyak. Puasa banyak-banyak. Itu bukan kita. Tiba-tiba terjun buat ibadat. Tak buat banyak-banyak straight. Kita penat. Contoh mudah lah tuan-tuan. Masjid buat larian maraton. Buka pendaftaran.
larian larian menyambut Ramadan 5 kilometer pusing putrahai. Sila isi pendaftaran. Mai hari itu tuan-tuan tengok-tengok siapa pun tak daftar pekat balik kampung. Jadi pengurusi masjid buat pengumuman, semua AJK masjid diperintahkan untuk lari hari itu. Kawan kan tak pernah duduk lari tuan-tuan, baru tu telefon anak hang dan kasut lebih dah, main tak kat ayam pasang. Seluar trek ada, seluar trek pun ada lah semua. Dia main hantar seluar trek lah, baju pun semua dengan kasut. Tuan-tuan tak pernah lari, hari tu baru nak lari, agak-agak sampai dah 5 kilometer. 50 meter ya. Sampai kat dermaga tu dah krem kaki dah. Itulah kita dengan ibadat dalam bulan Ramadan. Kita tak biasa buat ibadat banyak. Sebab tu Allah susun elok Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab 40 dah start dah bagi qiyamul, start puasa-puasa sunat, start dah sedekah, start pergi masjid, start sembahyang qabliyah ba'diyah, start baca Quran. Masuk bulan Sya'ban lebih sikit dah. Nabi SAW banyak puasa dalam bulan Sya'ban. Mai masuk bulan Ramadan, biasa dah baca Quran, biasa dah sembahyang sunat, biasa dah puasa. Kena ada preparation macam tu. Dan yang terakhir, yang keempat tuan-tuan, persiapan Allahumma salli Muhammad, material. Kena ada lah persiapan material, duit. Nak sedekah banyak mana? Tuan-tuan kena ada plan lah. Ustaz, tahun ni saya nak sedekah 1,000. Okey. Arrange siap-siap. Hari pertama sampai hari 30. Sehari saya nak allocate RM20. Ustaz, setiap pagi saya nak sedekah RM20. Pagi satu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah engkau berkatilah pada waktu pagi umatku ni dapat keberkatan sedekah waktu pagi. Malaikat 2 orang mai, ya Allah engkau gantikanlah dengan gantian lebih baik kepada orang yang sedekah ni. Salah orang lagi malaikat, ya Allah engkau musnahkanlah harta orang yang kedekut ni. Pagi. So setiap pagi bulan Ramadan tuan-tuan sedekah RM20, RM20, RM20. Allah, RM20 ya tuan-tuan, orang Putrahai ni tak ada apa lah celah gigi. Dia kata RM20 tuan. RM20, RM20, baby. Kalau allocation dia 1,000, RM20 kali 6 kali 30 berapa? Bona tu ada lagi 400 lagi. 400 lagi 400. Splitkan 10 akhir Ramadan sebelah malam untuk kena Lailatul Qadar. RM40 masuk, RM40 masuk malam, pagi RM20, malam RM40, pagi RM20, malam RM40. Kena malam tu Lailatul Qadar, tuan-tuan seolah-olah sedekah salih alaihi wasallam. Berapa? RM40 kali 700 kali ganda. Kalau sebut Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a fi kulli matin matuhabbah, bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti 1 minit 27 tangkai, setiap tangkai 100 biji, 700 kali ganda. Kena pula Sayyid Muhammad malam Ramadan, ganda pula yang sunat, ganda pula 10 kali ganda. Ni kalau RM1 dah 7,000, RM10 dah 70,000. Ni kalau RM40, oh yang betul-betul yang pasok paku kan. 2,800. 20,800 ya. Setiap malam selama 84 tahun. Kalau kena malam tu, macam sedekah banyak tu, setiap malam selama, kalau 2,800 malam ni, malam esok, malam esok. Bila berhenti ni? 84 tahun ni. Carilah Lailatul Qadar. Kena ada allocation yang macam tu. Ini dari segi kita punya sedekah. Nak pergi makan, nak bagi orang buka puasa, nak apa-apa yang sebut sebagai sedekah, kena ada siap preparation, planning kita sebelum kita masuk Ramadan. Itulah tuan-tuan beberapa daripada perkara yang boleh kita bincangkan pada pagi ini, malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaat. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kepada kita kesehatan untuk kita beramal dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita dan mengurniakan takwa di sisi Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekali itu. Terima kasih pihak masjid atas jemputan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim.
Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ana batila batila warzuqna shinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Tuan-tuan kat luar sana.